Dalam ni siapa yang bercakap ni? Ni Ustaz tak tahu siapa yang bercakap ni. Ni satu ustaz ni, satu ulama besar ni cakap ni tuan semua. Okey, dalam kitab dalam kitab apa dia tulis ni? Okey, nombor satu pertama kan, semakin cinta kita pada segala kebaikan dan ketaatan, makin cinta. Selepas Ramadan, makin cinta kita kepada ketaatan dan juga makin cinta kita kepada kebaikan untuk kita lakukan. Dan juga tuan semua, mudah, ringan dan untuk kita beristiqamah dalam itu. Sebab tu Ustaz beritahu, kalau bulan Ramadan, kita ada sembahyang tarawih. Kalau bulan bukan Ramadan, kita sembahyang apa tuan semua? Okey, Ustaz bagi tips sikit. Ustaz bagi tips sikit tuan semua. Okey. Kalau bulan Ramadan ada tarawih, kalau bulan biasa ni kita sembahyanglah awabin semua, awabin. Sebenarnya bulan Ramadan pun ada awabin, boleh sembahyang awabin, cuma kita agak kesuntukan masa sebab kita makan apa semua, nak sembahyang awabin 6 rakaat tu tak sempat. Jadi kita bulan bukan Ramadan kita buat awabin. Lepas sembahyang maghrib, sepatutnya nak masuk maghrib, bila dah nak masuk maghrib kita siap-siap semua dah. Dan bila azan maghrib, Allahu Akbar, oleh kerana kita tak boleh pergi surau, kita tak boleh pergi masjid dan semua, maka kita sembahyang kat rumah. Macam Ustaz lama dah tak pergi surau dengan masjid dan semua sebab hidung Ustaz tersumbat. Ustaz ni sesema sepanjang tahun dan semua, sesema sepanjang tahun. Ini mungkin penyakit daripada dulu kita semua, daripada kecil-kecil lagi sesema sepanjang tahun. Jadi kalau Ustaz pergi ke masjid, takut nanti Ustaz selesa, tambah-tambah. Dulu tak ada PKP, Ustaz pergi. Bila dah PKP ni Ustaz tak pergi. Sebab apa? Sebab takut nanti orang sebelah dia tak selesa. Dia dengar kita sokset, dia tahu Ustaz COVID ke macam-macam. Jadi Ustaz tak pergi. Tambah usia Ustaz dah 60 lebih dan semua. Jadi Ustaz tak pergilah. Tak apalah, biarlah Ustaz sembahyang kat rumah. Jadi kan sembahyang dia sembahyang kat rumah dan semua. Kita pada bulan Ramadan kita tak sempat nak sembahyang awabin 6 rakaat. Jadi sekarang ni kita boleh sembahyang awabin. Kita siap-siap baju, kita siap pakai baju semua. Allahu Akbar, azan di surau, di masjid, kita dengar dan terus kita sembahyang maghrib. Lepas kita sembahyang maghrib dan semua, kalau tuan-tuan sembahyang qabliyah masjid pun boleh. Qabliyah masjid 2 rakaat, kemudian sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita sembahyang, lepas kita zikir sikit, kita sembahyang sunat maghrib, kemudian terus kita bangun, kita sembahyang awabin 6 rakaat. Kalau tuan-tuan nak sembahyang 20 rakaat pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau tuan-tuan nak buat 20 rakaat pun boleh. Biasanya 20 rakaat ni kita akan buat biasanya guru Ustaz disarankan kita buat pada hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat kita buat 20 rakaat. Tapi kalau malam biasa kan tuan-tuan nak 20 rakaat pun tak ada masalah. Tapi cuba test 6 dulu. Kita test market kita lah. Test market kita macam mana? Kita buat 6 dulu. Okey. 2 rakaat pertama kita niat saja kesuan sunat, awabin dan hifzil iman. Hifzil iman. Kita minta Allah Ta'ala lindungkan iman kita ni. Minta Allah Ta'ala peliharakan iman kita. Inilah saja kesuan sunat, awabin dan hifzil iman. Hifzil iman. Hifzil iman. Hifzil. HIFZIL. Hifzil iman. Kita minta Allah Ta'ala lindungkan, peliharakan iman kita. 2 rakaat. Nak baca apa-apa, baca dah surah apa-apa selepas Fatihah tu. Okey. Rakaat kedua, barulah awabin saja kesunan sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian rakaat 2 rakaat kedua saja kesunan sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian 2 rakaat ketiga saja kesunan sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tu je. Mudah, 6 rakaat selesai semua, bacalah istighfar. Kalau Ustaz tak akan baca istighfar, kalau mampu, sempat 1000 kali. Kalau tak sempat, kita buatlah seberapa boleh, sampailah isyak masuk. Itulah, lebih kurang. Kita nak kalau kita tak sepadan dengan kita sembahyang tarawih 8 ataupun 20 rakaat, tapi sekurang-kurangnya kita buat, ada rasa kecintaan kita, rasa ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan rasa mudah kita nak buat amalan. Okey, kedua tuan semua, selepas Ramadan dan semua, kalau semakin benci kita kepada perbuatan dosa, maka bagus tuan semua. Makin benci kita dosa, makin benci perbuatan dosa, makin benci kepada kemaksiatan dan juga dosa, serta semakin mudah dan ringan untuk kita meninggalkannya. Dulu kita biasa buat maksiat, na'udzubillah, minta jauh lah. Contohlah Ustaz, contoh. Dulu kita biasa buat maksiat. Bila masuk Ramadan kita tinggalkan. Dan selepas Ramadan pun aku dah azam, ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Aku tak mau lagi buat maksiat. Kita dah ada kebencian kita pada maksiat tersebut, dan juga kita dah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan kita tak mau lagi buat lagi, tak mau kembali kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan dan juga maksiat-maksiat lain. Yang ketiga, sentiasa bersedih
tatkala terluputnya atau terlalaikan satu amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunat. Adik, kita rasa contohlah dia. Sibuk-sibuk hari raya gitu kan, terlupa nak sembahyang sunat duha. Allah Akbar, tengok zuhur dah masuk dah. Ya Allah, rasa sedih dah, rasa sedih. Rasa sedih, ya Allah, dah bulan Ramadan aku boleh istiqamah bulan Ramadan dengan sembahyang sunat duha 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Tapi Allah datang, Allah engkau uji ya Allah engkau uji aku dengan bulan masuk saja 1 Syawal, hari raya sibuk, makan minum sibuk. Nah, terus aku terlupa dengan sembahyang sunat duha, kita rasa sedih. Itu adalah salah satu pada Ramadan kita diterima oleh Allah Taala. Rasa sedih di atas terluputnya dan rasa sedih di atas kita tak dapat, selalu kita buat zikir, tiba-tiba tertinggal, maka rasa sedih. Itu adalah tanda-tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Taala. Okey? Yang keempat, kita semakin mungkin orang kita ni semakin mulia akhlak kita. Dulu cakap tengking-tengking, cakap mangkuk kau, macam-macam kita kata pada sahabat kita. Tetapi masuk bulan Ramadan, kita kawal mulut kita kawal mata kita kawal hidung kita kawal telinga kita kawal semua bahkan kita kawal hati kita. Maka dah semua selepas raya makin mulia akhlak kita. Makin mulia. Kita pergi asal, kenapa si Rosli ni dulu asyik mencarut dia, sekarang ni dah ada tu Ramadan dia diterima oleh Allah Taala tu. Kita alhamdulillah, kita jangan Allah, kita jadi kita alhamdulillah Rosli Allah Taala dah terima, kita nampak Allah Taala tunjuk yang Allah Taala terima Ramadan dia. Ni sebab tu kadang-kadang tuan-tuan semua, kita dengan orang kita tak boleh nak judge, kita tak boleh nak jatuhkan hukum ke atas dia dan semua. Sama dia jahat ke baik, dia jahat, kita tak boleh nak hukum. Dan siapa kita nak menghukum dia ni? Jadi kadang-kadang Allah Taala nak ubah seseorang ni, kita tak tahu macam mana nak ubah. Begitu kan Allah Taala, dia nak ubah kita, tak tahu bila Allah Taala nak ubah kita daripada baik kepada jahat. Minta jauhlah terus semua lah. Minta jauh daripada Allah Taala. Janganlah Allah ubah kita daripada kebaikan kepada kejahatan. Kita sebab tu sering doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta kepada Allah Taala agar Allah Taala pelihara hati kita ni. Jangan Allah Taala bolak-balikkan hati kita ni. Boleh? Okey, yang keempat tu semakin mulia akhlaknya. Yang kelima, semakin bersih hatinya, khusyuk, mudah tersentuh serta cepat menitiskan air mata kerana takut pada Allah Taala. Inilah. Guru Ustaz beritahu, tanda kita dapat Ramadan, tanda kita dapat pelukan malaikat. Dia kata peluk, bukan malaikat peluk kita, maksudnya kita dapat, soalannya kita dapat himpitan malaikat ramai datang kat kita ni, kita datang ramai kat kita ni, kita mudah menitis air mata pada malam Lailatul Qadar dan semua. Himpitan sebab malaikat ni dia lembut dan semua, dia malaikat daripada nur tuan semua, lembut. Bila dia himpit, dia datang kat kita dan semua, kita mudah sangat nak mengalir mata. Tu guru Ustaz beritahu, tu salah satu daripada tanda-tanda kita dapat Lailatul Qadar, mengalir air mata. Contohlah malam 21, kita nak rasa nangis, kita semua tahajud dah rasa nangis, air mata tiba-tiba keluar, tiba-tiba sedih, rasa menyesal macam-macam. Itu dia tanda guru Ustaz beritahu, tu tanda kita mendapat pelukan. Sebenarnya bukan pelukan, tapi dia katalah dia mendapat pelukan daripada malaikat. Allahu Akbar. Siapa yang alami peristiwa macam tu, maka tahniah dan semua. Ustaz Tabik dan tahniah dan semua. Itulah kurnia Allah Taala ke atas diri anda. Semakin hati makin khusyuk, sembahyang pun makin khusyuk apa semua. Yang keenam, selalu berusaha mengikut syariat yang telah dicontohkan serta diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita sembahyang, kita tak pakai kopiah. Sembahyang tak tutup kepala, kita sembahyang pakai kepala. Kalau kopiah pakai serban. Biasa kita sembahyang pakai baju t-shirt biasa, tapi bulan Ramadan kita pakai jubah. Bila kita ikutlah kita. Bulan biasa kita tak simpan janggut, bisa tak simpan janggut, tapi bila dah masuk Ramadan tu, sebulan tu adalah jeput janggut sikit. Okey dah tu. Tu sunnah Rasulullah SAW. Sebelum bulan Ramadan kita makan tangan kiri, kita ambil lauk tangan kiri, kita minum air tangan kiri. Tapi bila masuk Ramadan kita tukar, kita minum air tangan kanan, ambil lauk tangan kanan. Maka lepas Ramadan tu kita terikut lagi. Makin rasa kecintaan pada Rasulullah SAW, nak ikut sunnah dia. Maka ini adalah salah satu cara Ramadan kita diterima oleh Allah Taala. Yang ketujuh, bukan yang akhir ni, maksudnya yang ketujuh ni dia ulama banyak lagi dah bagi kerana, tapi Ustaz bagi 7 aja dah semua. 7 aja. Sentiasa menjadikan perkara akhirat lebih dipedulikan daripada perkara duniawi, dari segi waktunya, dari segi tenaganya, dari segi fikirannya, dari segi hartanya. Jadi banyak kita lebih kepada dunia daripada lebih kepada akhirat kepada dunia. Orang datang minta duit, minta sedekah, kita bagi tu semua, tengah makan kat kedai-kedai,
kedai makan tiba-tiba datang orang minta, orang buta, orang buta bawa tisu kita tak halau dia. Ustaz sedih kadang-kadang tuan semua tengok kedai makan. Biasa ni. Biasa kedai makan kita tengah makan tiba-tiba ada orang sebelah tu, orang buta datang ni. Isteri ke anak dia tak tahu dah. Yang perempuan dia buta ni. Bawa tisu. Buat tak tahu dia makan, buat tak tahu kamu tolong tisu. Dia buat tak tahu je dah. Allahu akbar dah. Ada juga orang macam tu dah. Ramai tu orang macam tu. Allah, ustaz tak boleh tuan semua. Ustaz kadang-kadang kita pergi kedai mamak, kedai makan, dah siap duit dia dah. Dekat rumah siap duit ni. Ya Allah Tuhanku, ini duit ni aku simpan ni khas untuk orang datang minta sedekah. Simpan dah khas ni. Kadang-kadang bila tak datang tuan semua, Allah rasa satu kehilangan tuan semua. Macam ni benda ni daripada Mekah. Masa ustaz nak pergi Mekah tahun 91 pergi haji dulu. Ustaz dah hajar dah masa tu. Ustaz dah hajar dah. Dia dah hajar dulu. Dah datang berhaji dia hajar. Dia ajar apa? Okey, nak keluar pergi nak pergi ke Masjidil Haram tu, okey, kita pakai tali pinggang. Kita pakai tali pinggang. Duit yang sebelah kanan ni, ya Allah, duit sebelah ni aku nak makan, buat makan ni. Aku dengan isteri aku nak makan, simpan, zip betul-betul. Ya patut ambil lah. Ya Allah, duit yang sebelah kiri ni, ya Allah, aku nak sedekahkan pada orang. Tetap kita zip, insya-Allah dah semua. Tuan-tuan pergi masuk dalam Kaabah macam mana pun semua, tak ada orang nak curi. Tak ada orang nak potong kita punya belt ke, kita punya bag ke, tak ada orang nak potong. InsyaAllah. Sebab kita dah niat dah. Kita dah niat dah semua kan. Jadi, kalau orang potong pun ambil. Itu adalah rezeki dia. Apa kita dah niat. Tapi tak ada. Setakat ni tak ada. Ustaz dah pergi daripada tahun 91 sampai sekarang semua. Setakat ni tak ada. Alhamdulillah tak ada. Kena potong bag, kena tali pinggang kena potong, ataupun bag kena koyak, kena hitungan pisau, ataupun kena apa-apa, jubah kena koyak, tak ada dah setakat ni. Sebab ustaz-ustaz dulu dah ajar dan sampai sekarang ustaz macam tu. Kalau ustaz tuan tu ustaz nak pergi shopping komplek ke, nak pergi shopping kan, tapi kan tak ada dah. Ustaz dah lama tak pergi, tak apa dah. Setakat PKP ni ustaz dah lama tak pergi dah. Dah tak kenal dah semua. Apa-apa ni. Anak-anak isteri je yang pergi beli barang. Jadi, tapi macam mana tuan-tuan bila ustaz nak keluar, duit ustaz dah standby dah. Ya Allah, takut dalam poket ni khas untuk aku nak sedekah. Kalau orang datang, ini duit ni lah aku akan sedekahkan. Kadang-kadang kalau tak ada dah semua, Allahu Akbar, rasa satu kehilangan, rasa satu kerugian besar. Sebab aku dah masuk duit ni, tapi Allah Ta'ala tak hantar orang. Allah Ta'ala tak hantar orang dah semua. Tapi kalau Allah Ta'ala sayang kat kita, dia hantar orang. Ni Allah akan terasa, ya Allah, kau tak sayang kat aku hari ni, ya Allah. Bukan nak sangka buruk, tapi ni keluhan hati ustaz, ya Allah, hari ni kau tak sayang kat aku, ya Allah. Ni kau tak campakkan kasih sayang kau pada aku, ya Allah. Sebab apa? Sebab tak dapat sedekah. Allah Ta'ala tak hantar orang pada kita. Tuan tak kena ingat, kita kalau kita tengah makan, orang datang minta sedekah, jangan duk kata kau ni, jangan tu semua. Dia datang tu sebab Allah Ta'ala hantar. Ingat tu. Kalau tuan-tuan yang amal ibu kalimah kan, tuan-tuan ingat ayat tu. La tataharraku zadatun illa bi'znah. Tidak akan bergerak walaupun sejarah. Tidak akan datang dia ke kita. Kalau illa bi'iznillah. Melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Kena ingat tu. Dia tak akan datang tu semua. Ustaz pernah satu ketika, masa lepas PKP, tahun lepas, tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni, Ustaz lupa lah. Mungkin tahun lepas, tak ada. Ustaz tengah nak masuk, Ustaz nak pergi duduk satu tempat, anak-anak ajak lah, ya jom kita duduk kat rumah aja. Ni PKP dah lepas ni kita pergi duduk kat mana-mana, sewa homestay nak. Okey, tak apalah, dia dah pun dapatlah sewa homestay. Tadi homestay tu boleh masuk pukul 3, tak ada masuk. Jadi pukul 12 tengah hari tu Ustaz pun makan-makan dengan anak-anak, dah ada kereta lah, tak nak kalau tak boleh. Walaupun kita PKPB kan. Dia kata, buka pintu apa semua. Tiba datang Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dia tengok kita dia panggil Ustaz lah, dia belasah aje. Assalamualaikum Ustaz, boleh nak pinjam duit RM20 tak? RM50 belum dah? RM50. RM50. Ustaz tengok RM50. Dah hati lah RM50. Okey. Dia betul, dia tengok Ustaz telefon Ustaz terkejut dah. Telefon RM40 Ustaz. Lepas tu turun RM30. Lagi turun RM20, tunggu RM10. Dia nak minta duit dengan Ustaz. Dia kata dia minyak kereta habis. Kereta tak ada jalan. Dia kata jalan. Tak apalah. Ustaz pun bagilah. Alhamdulillah. Ustaz bagi dah semua. Jadi, nak beritahu dah semua. Nak beritahunya, orang yang segak, besar badan. Kira-kira tak ada kalau kita nak marah. Kita boleh marah lah dia kan. Sebab, kau badan besar. Macam mana kau nak? Kita boleh kata. Tapi, cuba tuan fikir di sebaliknya. La tataharraku zarratun illa billah. Tidak akan bergerak walau satu zarah. Melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar jumpa Ustaz tu. Kenapa? Allah Ta'ala bagi pahala pada ustaz tu. Jadi, kita bagi. Jangan bising apa. Ambil je. Dia nampak ustaz, dia pegang duit, dia ambil duit, terus grab duit, terus jalan-jalan. Lepas tu, berlari. Tak nampak pun kereta dia. Tak apalah. Sekurang kalau dia beli makanan, dapat pahala kat kita. Tu je. Jangan duk maki-maki. Kadang kita ni, tuan-tuan semua, kita makan makanan sedap, kita tengok orang duduk kat luar tu, budak-budak tengok kat cermin. Walaupun cermin tu nampak pas tu, nampak kita tengah makan pasta, kita makan spaghetti ke,
carbonara ke, ustaz pernah sebut je. Jadi anak dia sebut carbonara lah. Makan-makan, tengok ada budak 2-3 orang duduk tengok kat cermin, diintai kat cermin, kita makan, ada hati dia sedap. Pakcik-pakcik, makcik-makcik dia makan, aku tak dapat makan. Macam mana tuan semua? Inilah tuan semua, kita kena tak fikir. Jadi Ramadan dan semua, Ramadan merupakan madrasah pada kita untuk didik hati kita, didik perbuatan kita, didik kata-kata kita, didik apa semua tu, fikiran kita dia, untuk kita implementkan 11 bulan lagi. Dan 11 bulan lagi semua untuk kita berjalan sehingga kita berjumpa dengan Ramadan pada depan. InsyaAllah, Ustaz doakan semua yang ada sini 80 orang. 80 orang tu semua mendapat Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita semua dapat berjumpa dengan Allah Ta'ala, dapat jumpa dengan Allah Ta'ala, dapat berjumpa dengan Ramadan, jumpa Allah Ta'ala, kita nak juga ni, dan dapat jumpa dengan Ramadan, insyaAllah. Jadi Ustaz Hifzil Iman. Okey, saja aku semain. Ustaz balik. Kalau boleh kita amal semua. Sekarang ni kita dah bebas kan, tak ada sibuk-sibuk lagi. Okey, selepas sembahyang maghrib. Tapi tuan-tuan kena sembahyang maghrib awal lah. Jangan sembahyang lambat. Jangan pukul 8 baru nak sembahyang, tak sempat lah. Jadi masuk maghrib tuan-tuan sembahyang terus. Ataupun ni tuan-tuan berpuasa, kita ni berpuasa kan. Puasa bulan Syawal. Maka lepas kita buka puasa, kalau Ustaz beritahu sikit lah, bagi tips sikit. Kaedah Ustaz lah, bukan Ustaz nak puji dah. Kaedah Ustaz. Kalau bulan Ramadan, tak boleh macam ni. Tapi kalau puasa sunat biasa ni, Ustaz buat gini. Ustaz makan sikit dulu. Azan Allahu Akbar, kita menaik. Bismillahirrahmanirrahim, kita menaik. Kemudian makan kurma. Makan kurma sebiji, cukup. Lepas tu Ustaz naik sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, baru kita sembahyang sunat awabin. Tapi lepas sembahyang maghrib tu, jangan lupa sembahyang sunat maghrib dulu. Sunat ba'diyah maghrib. Jangan lupa sembahyang sunat ba'diyah maghrib, 2 rakaat. Selepas pada sunat maghrib tu, sunat ba'diyah maghrib, kita pun bangun. Saja aku sembahyang 2 rakaat pertama, saja aku sembahyang sunat awabin dan juga hifzil iman. HIFZIL. Lebih kurang bahasa Melayu. Hifzil iman. Macam kita minta Allah Ta'ala peliharakan iman kita. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Nak baca surah apa? Bacalah tuan semua. Jangan fikir, saya tak ingat Ustaz ni, saya tak ingat surah ni, Jangan bebankan dengan surah-surah tu. Tuan baca dia. Allah Ustaz, saya ingat inna a'tainaka Allah lah tuan baca. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita nak buat. Okay. Selepas 2 rakaat tu, bangun lagi. Saja ke sembahyang sunat awabin sahaja. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey, baca kat sunat, baca sama juga. Masuk naik pada rakaat 2 rakaat yang ketiga, saja ke sembahyang sunat awabin juga. InsyaAllah tuan semua, sesiapa yang dapat sembahyang sunat awabin 6 rakaat ni tuan semua, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia, dan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pada dia. Allah Ta'ala akan naikkan derajat dia tuan semua. Selama mana? Selama 12 tahun. 1 hari tuan-tuan buat 12 tahun. Bayangkan 2 hari tuan-tuan buat 24 tahun. Bayangkan kalau 3 hari tuan-tuan buat 36 tahun. Bayangkan kalau 4 hari tuan-tuan buat 48 tahun. 48 tahun Allah Ta'ala bagi ganjaran pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kasihnya Allah, sayangnya Allah pada kita dan semua. Allah Ta'ala bagi kita syurga dan semua. Ni Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala buat macam ni adalah dia nak bagi kita syurga ni. Hikmah Allah Ta'ala ni. Sebenarnya Allah Ta'ala dia buat satu perkara ni tidak ada kepentingan untuk dia. Sebab Allah Ta'ala terkaya. Orang ni terkaya dan semua. Dia buat satu benda ni bukan untuk kepentingan. Macam kita ni, kita buat satu benda ni, satu benda dan semua, ada kepentingan. Ada kepentingan untuk orang puji kita, untuk orang angkat kita, untuk orang bercakap tentang kita, untuk orang muliakan kita, untuk orang bagi duit pada kita, untuk apa-apalah, untuk kesenangan kita. Tapi Allah Ta'ala ni, dia cipta alam ni, dia cipta semua makhluk dia. Dia cipta semua mungkin dia tuan-tuan. Dia cipta semua ni bukan untuk dia, tetapi untuk kita semua. Untuk kita. Itu hikmah Allah Ta'ala buat macam tu semua. Sebab apa? Allah Ta'ala ni dia terkaya. Orang terkaya dia tak fikir dah. Kita orang kaya sendiri, kita ambillah orang kaya macam mana dalam dunia dan semua. Tak ada, mesti setiap benda yang dia buat mesti dia nak dapatkan pembalasan. Tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Kita ambil Bill Gates orang kaya dan semua. Kalau dia buat sesuatu benda dan semua, memang mesti dia nak kepada sesuatu perkara. Paling tidak dia suruh orang puji dia. Paling tidak dia suruh orang muliakan dia. I buat ni tak ada apa-apa. Ni ikhlas hati saya ikhlas hati saya nak bagi pada orang-orang miskin, orang-orang miskin. Tapi dalam hati dia nak orang puji dia. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala ni Maha Suci. Allah Ta'ala tidak ada sifat-sifat macam tu semua. Tidak ada sifat-sifat seperti makhluk. Allah Ta'ala ni terkaya dan semua. Dia buat satu benda ni khas untuk kita saja dan semua. Sebab tu Allah Ta'ala hikmah Allah Ta'ala suruh kita buat mandi, suruh buat sunat awabin dan semua khas untuk kita dan semua. Allah Ta'ala bagi kita ganjaran 12 tahun satu malam. Cuba tuan-tuan buat malam ni.
Ustaz bagi gini lah, ustaz bagi guarantee lah tuan, guarantee lah. Tuan-tuan buat 7 malam. 7 maghrib betul-betul tuan-tuan buat apa tuan-tuan rasa dah hati tuan semua. Garanti tuan semua. Ustaz tak mau kita tak ada ada garanti tu insya-Allah lah. Garanti insya-Allah. Insya-Allah Allah Taala izin. Tuan-tuan buat 7 hari, 7 malam, 7 maghrib tuan-tuan buat. Jangan tinggal. Mulai pada malam ni cuba buat. 7 malam ni jangan tinggal. Walaupun tuan-tuan berada di mana sekalipun tuan-tuan buat. Oh saya nak begini, singgah kat masjid mana-mana buat. Buat dulu. Jangan 7 hari tuan-tuan, apa tuan-tuan rasa? Tengok. Apa tuan-tuan rasa? Lepas tu tuan-tuan mesej ustaz. Ustaz, saya rasa ni. Nak tahu. Okey. Boleh Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan buat, bayangkan satu malam tuan-tuan buat 6 rakaat tu 12 tahun Allah Taala bagi ganjaran pada tuan semua. 12 tahun Allah Taala bagi ganjaran. Kalau ustaz usia 60 dan 60 dan ni 12 tahun bukan 72 tahun umur ustaz. 70 tahun. Buat ke malam besok. Jadi berapa dah? 24, 72, campur 4, campur 12. Berapa? 72, 89 tahun. Ustaz tak tahulah boleh hidup tak hidup 89 tahun dah semua. Baru 2 malam. Kebajikan yang Allah Ta'ala bagi tuan semua. Inilah Allah Ta'ala nak bagi kat kita tuan semua. InsyaAllah. Jadi itu tuan semua. Ustaz tak dalam panjang-panjang tuan semua. Tuan-tuan mungkin ada tetamu nak datang ke. Tetamu dia datang ke? Boleh datang ke tetamu? PKP ni kalau tuan-tuan datang jangan bising-bising. Jangan bising-bising dan semua. Nanti tuan-tuan masuk dalam Facebook apa semua nanti pulih datang kena saman. 25,000 tuan rumah ada. 25,000 tuan rumah. Lepas tu orang yang hadir tu 5,000 seorang tak usah membazir dan semua. Jadi kalau ambil gambar ramai-ramai diam-diam sajalah, diam-diam aja masuk dalam grup je. Jangan ada kalau gitulah. Jadi kalau kalau bagi anda yang berpuasa, selamat berpuasa. Bagi anda yang perempuan biasa ABC bulan puasa bulan Ramadan, anda boleh berpuasa juga tapi anda niat puasa qada, anda berpuasa qada. Okey insya-Allah yang sunat tu juga anda dapat juga sebab anda berpuasa pada anda qada dalam bulan Syawal. Bulan Syawal juga. Oh ustaz saya tak mau macam tu, saya tak suka. Saya nak puasa, saya nak qada puasa saya, habis saya qada puasa saya, lepas tu saya nak puasa 6. Silakan, itu terlebih baik. Itu terlebih baik kan Allah Taala bagi. Itu Allah Taala bagi pada anda. Bila Allah Taala sayang pada kita semua, apa dah semua dia faqih fiddin. Dia bagi kita faham tentang agama. Dia bagi kita faham tentang agama, dia bagi mudah untuk kita nak bangun malam. Dia bagi mudah untuk kita zikir. Dia bagi mudah untuk kita baca Quran. Dia bagi mudah untuk kita sedekah. Dia bagi mudah untuk kita nak berpuasa. Dia bagi mudah kita untuk melakukan segala kebaikan semua. Inilah nak tanda. Mudah kita tak boleh tengok orang lain. Tuan-tuan tak boleh tengok orang lain. Ustaz pun tak mau tengok orang lain. Ustaz tak mau tengok anak murid ustaz, ustaz tak mau tengok guru ustaz, ustaz tengok diri ustaz je. Ustaz tengok diri ustaz. Okey, apa yang aku boleh buat? Apa yang Allah Taala dah campak pada aku, apa yang aku boleh buat? Di situ kita bersyukur pada Allah Taala dan semua. Kita tak boleh tengok orang. Tengok dia tu. Dulu kan. Dulu dia duduk. Oh, pakai kebiah sekarang ni kebiah tak ada dah. Janggut dah cukup dah. Jangan tengok orang. Tengok kita ni. Banyak lagi benda-benda buruk kita lakukan. Jadi, boleh tak kita buang? Adakah buruk kita dah terbuang pada Ramadan baru ni? Ingat tuan semua, syaitan dah 3 hari dah bersama kita ni. Syaitan sudah 3 hari. 3 hari apa? Malam raya dia dah ada dah bersama kita. Malam raya, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Sabtu. Dah 3 hari. Dah 3 hari tuan semua bersama kita. Jangan, ingat tuan semua, mereka ni dah sebulan mereka training lagi dan semua, mereka upkan lagi mereka punya power, mereka nak goda kita agar kita semua kantoi di bulan Syawal. Itu dah insya-Allah tuan semua. Ustaz mohon ampun dan maaf pada tuan semua. Okey, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Semoga Allah Taala terima amalan-amalan kita semua pada bulan Ramadan dan juga semua bulan-bulan lain pada bulan-bulan lain. Dan juga bagi anda yang dapat Lailatul Qadar, itu dalam ilmu Allah Taala. Ustaz tak tahu, kita semua tak tahu. Kita sama kita dapat Lailatul Qadar, semua dalam ilmu Allah Taala. Jadi kalau anda yang dapat Lailatul Qadar, syukur alhamdulillah, syukur anda adalah terpilih di sisi Allah Taala.